Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita sambung malam ni, insyaallah kita akan sambung balik kuliah online kita. Malam ni lewat sikit. Ada masalah teknikal sikit. InsyaAllah seperti biasa kita malam ni kita nak bincang satu saja. Kita nak bincang ataupun kalau sempat dua. Malam ni kita mula lewat. Kita nak bincang kalau satu atau dua. Kalau sempat masa kita sebut dua. Seperti biasa kita tunggu sekejap kawan-kawan kita sebelum kita mula. Yang dah masuk join, kita tunggu kawan kita dulu, boleh share dan boleh like dan share. Mudah-mudahan ada manfaat yang lebih besar untuk kawan-kawan kita di luar sana. Baik, insyaAllah malam ini kita akan sambung terma dan syarat pembeli dan penjual yang kedua. Kita dah bincang terma yang pertama yang kita dah bincang, iaitu penjual dan pembeli mesti ahli tasarruf. Sambung malam ini iaitu terma dan syarat yang kedua, penjual dan pembeli disyaratkan tidak dipaksa. Itu yang kedua yang kita akan bincang malam ni. Dia syarat sah penjual dan pembeli ni, kalau setengah kita ada 5. Kita nak bincangnya lebih kurang 4 saja yang asal, yang penting. InsyaAllah yang kita nak bincang ada 4. Dua merujuk kepada, dipanggil dua umum. Dua syarat umum, syarat bagi penjual dan syarat pembeli, dan 2 lagi khusus untuk pembeli sahaja. Ada 4. Jadi kita akan sebut malam ni, selesaikan 2 syarat penjual dan pembeli secara umum. Apa maksud umum? Maksud dia pembeli dan penjual disyaratkan sama syarat dia, pembeli dan penjual sama syarat. 4 syarat itu, 2-nya umum merujuk kepada penjual dan pembeli, dan ada 2 lagi khusus kepada pembeli sahaja. 2 lagi khusus kepada pembeli sahaja. Kita akan habiskan malam ni 2 syarat penjual dan pembeli umum, dan 2 lagi khusus kepada pembeli saja. Kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Kalau sempat malam ni kita bincang juga satu. Kita nak habiskan malam ni yang kedua. Syarat ada 4 syarat penjual dan pembeli. 2 syarat umum, sharing di antara penjual dan pembeli, dan 2 lagi syarat khusus kepada pembeli sahaja. Syarat khusus kepada pembeli sahaja. Kita tunggu sekejap lagi tuan-tuan. Kita tunggu sekejap lagi. Dalam 2-3 orang lagi, okey, kita akan mula. Adik, malam ni kita tak guna whiteboard. Adik ku depan. Adik duduk depan. No, adik ambil adik ku. No. Malam ni kita tak guna whiteboard sebab kita dah simple saja malam ni. Malam ni kita nak bincang syarat yang simple saja, yang tak perlu kepada whiteboard. Tuan-tuan boleh tulis sendiri. Kalau rajin tulis di ruangan komen. Jadi kita tak guna whiteboard. Tuan-tuan boleh tulis nota sendiri. Lagipun kita pun bincang sharing nota saja, kita tak baca kitab. Tujuan kita bincang secara nota ringkas ini untuk asas. Apabila kita dah ada asas, maka kita baca kitab, insya-Allah lebih mudah untuk kita faham isu-isu yang dibincang oleh ulama di dalam kitab fiqh. Sebab itu antara tujuan kita sharing menggunakan nota ringkas ini, supaya bagi orang yang baru dalam muamalah Islam ini, bagi orang yang baru nak belajar asas di dalam muamalah Islam ini, maka kita
pastikan secara asas istilah-istilah dan kerangka asas dalam jual beli kita dah ada, melibatkan rukun dan syarat serukun. Kemudian apabila kita baca kitab fiqh, maka kita tahu dan kita lebih mudah untuk kita memahami isu-isu yang dibahas oleh ulama dalam kitab fiqh. Baik, insya-Allah tuan-tuan kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, pertama sekali malah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan, peluang, masa, kekuatan oleh Allah Taala. Sepanjang PKP di rumah ini kita diberi kesempatan untuk ulang kaji tajuk-tajuk asas di dalam agama kita, terutamanya tajuk yang melibatkan fardu ain. Kita boleh ambil kesempatan semasa kita berada di rumah ini untuk kita ulang kaji dan untuk kita mengaji, terutamanya tajuk yang melibatkan fardu ain. Mudah-mudahan ada manfaat di sisi kita. Baik, insyaAllah tuan-tuan kita akan sambung tajuk kita, iaitu kita bincang syarat rukun yang kedua. Kita sedang bincang rukun jual beli yang kedua, iaitu syarat sah rukun jual beli yang kedua. Secara umumnya ulama membahagikan rukun jual beli ini kepada tiga pembahagian, dan tiga itu lahirnya pendetailan 5 rukun ataupun 6 rukun secara detail. Rukun yang pertama yang dah kita selesai bahas, iaitu nama dia ialah sighatun. Sirah ijab dan qabul. Ada 6 syarat yang telah kita bincang. Dan rukun yang kedua yang kita sambung malam ni, rukun yang kedua nama dia aqid ataupun aqidaini. Aqidaini ini merujuk kepada 2 orang yang berakad, 2 orang yang berkontrak, iaitu penjual dan pembeli. Ada 5 syarat dalam kitab-kitab yang mu'tabar. Ada 5 syarat penjual dan pembeli yang kita nak bahas malam ni, sambungan 5 syarat penjual dan pembeli. Yang kita nak ulang kaji ni hanya 4 sahaja daripada 5. 4 syarat daripada 5 syarat penjual dan pembeli. Seperti mana kita sebut di awal tadi, 5 syarat ataupun yang kita nak sebut ni 4 syarat penjual dan pembeli ini. 2-nya umum, 2 terma dan syarat umum melibatkan penjual dan pembeli, dipanggil berkongsi syarat di antara penjual dan pembeli. Dan 2 syarat lagi khas, dipanggil 2 syarat khusus untuk pembeli sahaja. Tidak terlibat penjual, tidak terlibat dengan 2 syarat khusus ini. Baik, syarat yang pertama kita akan sambung malam ni, syarat yang kedua. Kita nak settlekan malam ni 2 syarat umum yang melibatkan penjual dan pembeli. Dia panggil aqid ini, penjual dan pembeli. Itu rukun yang kedua. Dan rukun yang ketiga yang kita akan bahas dalam kuliah akan datang, iaitu ma'qudun alaih, barang dan harga. 3 rukun ini dia keluar pecahan, ada 6 rukun secara detail. Rukun jual beli secara detail. Yang pertamanya ialah penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga barang, yang keempatnya harga, yang kelima ijab, dan yang keenam qabul. Ataupun 5 syarat, 5 rukun. Ulama menggabungkan rukun yang kelimanya ialah ijab dan qabul. Baik, tajuk besar yang kita bincang ialah syarat sah penjual dan pembeli. Ada 5. Yang keduanya ialah malam ni yang kita nak sambung yang kedua daripada 5, ataupun yang kita sebut di awal tadi, kita nak fokus 4 saja. Syarat yang kedua daripada 4 syarat penjual dan pembeli
penjual dan pembeli tidak boleh dipaksa secara yang tidak hak. Disebut di dalam kitab Mughni Muhtaj, wa adamil ikrahi bighairi haqqin. Itu syarat yang kedua. Syarat yang kedua, penjual dan pembeli tidak boleh dipaksa dengan cara paksaan yang tidak sebenar, bighairi haqqin. Dengan cara paksaan yang tidak sebenar di sisi syarak. Itu syarat yang kedua. Jadi syarat yang kedua dia agak mudah berbanding dengan syarat yang pertama. Sebagaimana kita sebut di dalam kuliah yang pertama, kuliah sebelum daripada ni, penjual dan pembeli ada 4 syarat ini. Antara syarat yang paling penting ialah syarat yang pertama. Bagaimana cara untuk pastikan transaksi kita ataupun dipanggil kontrak kita ataupun disebut dalam istilah akad jual beli kita ini, untuk nak pastikan supaya akad jual beli yang sah, maka orang ataupun penjual dan pembeli yang macam mana yang sah mereka ini melakukan akad jual beli. Syarat pertama yang paling penting yang menjadi dasar kepada rukun penjual dan pembeli ini ialah syarat yang pertamanya, penjual dan pembeli mesti ahli tasarruf. Penjual dan pembeli mesti ahli tasarruf ataupun mesti orang yang mutlaqun tasarruf ataupun mesti orang yang ahli tabarruk. Itu yang kita bahas panjang lebar dalam kuliah sebelum daripada ni. Ada 2 kuliah yang kita bincang syarat pertama. Besamun syarat malam ni yang lebih simple. Syarat kedua, ketiga dan keempat dia lebih mudah. Syarat yang pertama itu yang kita fokus, yang kita detailkan. Baik. Yang kedua tuan-tuan, syarat yang kedua ni penjual dan pembeli. Dia sharing di antara penjual dan pembeli. Dia panggil syarat umum. Penjual dan pembeli mesti tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dipaksa mereka untuk membeli dan untuk menjual. Paksaan yang macam mana? Iaitu paksaan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Kalau paksaan yang sebenar, paksaan yang dibenarkan oleh syarak, maka paksaan itu sah. Kenapa tidak sah penjual dan pembeli ataupun akad jual beli yang dipaksa dengan cara paksaan yang tidak dibenarkan oleh syarak? Kerana asas, dia panggil prinsip asas di dalam jual beli, di dalam akad jual beli ni, prinsip asas dia ialah saling reda meredai antara penjual dan pembeli, ataupun bahasa lain kita panggil jual beli mereka ini berlaku di atas dasar sukarela. Mestilah transaksi mereka ini, akad jual beli antara penjual dan pembeli ini mesti berlaku, berpaksikan ataupun berasaskan saling reda meredai antara penjual dan pembeli. Dia panggil berlaku di atas prinsip reda. Itulah dipanggil asas pertukaran dalam jual beli. Saling reda meredai antara satu sama lain. Apabila berlakunya paksaan, maka menafikan ataupun ternafi dia punya prinsip asas di dalam akad jual beli. Prinsip asas itu ialah sukarela ataupun saling reda meredai antara satu sama lain. Baik itu tidak boleh dipaksa penjual dan pembeli untuk membeli ataupun untuk menjual barang mereka. Dipanggil paksaan yang tidak sebenar. Yang kita bincang ni, yang kata tak sah ini, sekiranya dipaksa dengan paksaan yang tidak sebenar. Maka kita kena faham yang kata paksa tu paksa macam mana. Paksa di sisi syariat, paksaan di sisi agama kita, bukan paksa, bukan membeli secara terpaksa di sisi orang kita, di sisi orang Melayu. Kerana orang kita pun biasa juga terpaksa beli, biasa guna ayat tu.
saya terpaksa belilah, kesian kat dia. Maka itu terpaksa di sisi kita. Sah jual beli. Yang kata paksaan ni, yang kata terpaksa ni, apa makna paksa di sisi syariat, di sisi muamalat, istilah muamalat. Yang kata makna paksa itu apa dia? Iaitu tidak mampu. Yang kata paksa ni, penjual paksa kita supaya beli, ataupun pembeli paksa kita supaya jual barang ini kepada dia. Apa makna paksa? Paksaan ini, yang kata paksa ini, iaitu kita ni tidak mampu untuk melawan. Kita tak mampu untuk melawan, dan tidak ada ruang untuk menyelamatkan diri. Itu dipanggil paksa. Kita tidak ada kuasa, tak mampu untuk melawan dia. Dan satu lagi pula, tidak ada ruang masa untuk kita selamatkan diri. Mana contoh? Dia kata, kalaulah mu tak jual barang ni kat aku, dia kata aku tembak. Tu dia panggil mengacam diri. Tu dia panggil paksa. Tak mampu kita nak lawan dia. Kita tak mampu nak lawan dia, dan tidak ada ruang masa untuk selamat diri kita. Dia kata, kalau mu tak jual pada aku, aku tembak sekarang. Maka kita jual kepada dia. Maka jual itu, dia panggil akad jual beli yang dipaksa, maka tidak sah. Itu maksud paksa di sisi syarak. Paksaan di sisi syarak. Tapi kalau ada ruang, kita tak mampu nak lawan dia. Walaupun tak mampu nak lawan dia, ada ruang untuk kita selamat diri kita. Maka tidak dinamakan paksaan di sisi syarak. Kalau jual lah, sah. Dia kata, kalau tak jual motor ni, lama dah aku berkenal motor ni, dia kata, mu jual pada aku. Kalau mu tak jual pada aku, dia kata, besok pagi aku tembak mu. Maka kita jual malam ni kepada dia, sah. Kenapa? Kerana ada ruang untuk selamat diri. Yang dia nak tembak kita pagi esok, tiba-tiba kita jual juga kepada dia, maka sah. Itu dipanggil makna paksaan. Paksaan yang tidak, yang kata tak sah tu paksaan yang macam mana? Kena tahu dhabit ataupun catatan paksaan di sisi syarak, bukan paksaan di sisi kita. Kita orang Melayu pun, kalau kawan kita duk kecek, kawan kita duk pojok, jual lah, aku lama dah berkenan motormu ni, aku lama dah kenal keretamu ni, jual lah pada aku. Lama kita pun malu Allah pada dia, kesian pada dia, kita jual. Ambil lah murah-murah aku wilah kamu, dia kata murah-murah je. Murah-murah je aku ni, motor aku ni, 5,000 bayar lah. Kita pun cakap, aku ni terpaksa lah jual. Kalau ikutkan tu, aku tak nak jual, tapi aku terpaksa jual. Adakah dinamakan paksaan menurut syarak? Maka tidak dinamakan paksaan menurut syarak. Itu paksaan menurut kita saja. Paksaan menurut istilah orang Melayu. Maka kita nak yang kata paksaan yang tidak sah di sisi syarak ini, iaitu paksaan yang tidak sebenar. Maksudnya paksaan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Dan kita nak kena tahu apa makna paksaan menurut syarak. Paksaan menurut syarak yang kita sebut dia, yang kita sebut tadi. Baik, settle. Baik, kesimpulan dia. Kita ulang sekali lagi. Syarat yang kedua, dia mudah saja, tak perlu kita bahas panjang. Syarat yang kedua iaitu syarat penjual dan pembeli. Yang kedua, penjual dan pembeli, syarat yang kedua, mesti penjual dan pembeli tidak dipaksa. Penjual dan pembeli yang tidak dipaksa dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Wa adamil ikrahi bighairi haqqin. Adapun paksaan yang sebenar di sisi syarak, maka sah jual beli. Kalau paksaan itu dibenarkan oleh syarak, maka sah jual beli tersebut. Macam mana paksaan yang dibenarkan oleh syarak? Paksaan yang dibenarkan oleh syarak ni, taswir dia ataupun rupa masalah dia, ataupun dia panggil kes dia, isu dia. Orang yang berhutang,
Syarat paksa dia supaya jual harta dia. Orang yang berhutang, apabila sampai tempoh, dia panggil tempoh matan hutang, tempoh wajib bayar hutang, tiba-tiba dia enggan, dia tak nak bayar hutang, sedangkan harta dia ada, boleh jual harta dia untuk bayar hutang, tiba-tiba dia tak nak bayar hutang. Lalu orang yang memberi hutang melaporkan kepada qadi, melaporkan kepada pihak berkuasa dalam kerajaan Islam yang panggil qadi. Apabila sampai tempoh matan hutang, lalu orang yang memberi hutang ini minta hutang dia, lalu dia tak nak bayar, sedangkan tempoh wajib bayar sudah sampai. Tempoh wajib bayar dah sampai, dia panggil tarikh matan hutang dah sampai. Apabila sampai tarikh matan hutang, maka ketika itu hukum wajib membayar, bukan lagi sunat membayar. Jadi hukum membayar hutang ni ada dua. Pertamanya, kalaulah hutang itu masih belum sampai waktu matan, dia panggil waktu sampai tempoh yang dijanjikan. Sebab tu hutang kena syaratkan, kena tetapkan tempoh bayar. Kalau orang nak hutang dengan kita nak bagi hutang kepada orang lain, syarat dia mesti tetapkan tempoh bayaran. Kita nak benarkan bagi hutang kepada dia berapa lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kena tetapkan tempoh. Apabila kita tetapkan tempoh, maka sampai tarikh dia wajib bayar, maka tarikh dia wajib bayar, ketika tu hukum membayar hutang adalah wajib. Bila wajib? Sampai tarikh yang dijanjikan untuk dia bayar. Kalaulah masih belum sampai tarikh yang dijanjikan, orang panggil belum sampai tempoh matan hutang, maka ketika itu hukum membayar hutang adalah sunat, bukan wajib bayar. Sunat kita bayar awal, kita settlekan awal sebelum tiba tempoh yang dijanjikan. Settle. Hukum membayar hutang ada dua. Pertamanya sunat, yang keduanya wajib. Jadi sunat dia menyelesaikan hutang terlebih awal daripada tempoh matan dia. Itu settle. Baik. Apabila sampai tempoh wajib bayar, tempoh matan, tempoh yang dijanjikan untuk dia bayar, tiba-tiba dia tak nak bayar hutang. Apa tindakan orang yang memberi hutang dalam kerajaan Islam? Maka dia laporkan kepada qadi. Apabila dia lapor kepada qadi, qadi panggil dia. Orang yang berhutang ini dipanggil oleh qadi, menghadap qadi, dan qadi tanya dia, adakah kamu ada harta untuk bayar hutang? Kerana tempoh masa wajib bayar hutang dah sampai. Dia kata ada. Dia tak nak bayar ni bukan kerana dia tidak ada harta. Kalau dia tak ada duit tapi harta dia ada, wajib jual harta dia untuk bayar hutang. Maka qadi pun paksa dia jual. Qadi kata kamu kena jual aset kamu, kamu kena jual harta kamu yang lebihan daripada keperluan kamu. Dia ada rumah lebih, contoh, dia ada kenderaan lebih. Kenderaan lebih ni qadi suruh dia jual. Dia ada 3-4 motor, lebih daripada keperluan dia. Maka qadi kata sebiji kamu jual kereta ini untuk bayar hutang. Qadi paksa dia supaya dia jual kereta sebiji untuk bayar hutang dia. Maka adakah sah paksaan qadi kepada orang yang berhutang itu? Jawab dia, sah, kerana paksaan itu dibenarkan oleh syarak. Kalau paksaan yang tidak dibenarkan oleh syarak, maka itu tidak sah. Baik. Settle. Boleh faham yang kata syarat kedua, penjual dan pembeli tidak boleh dipaksa untuk mereka
akad jual beli. Paksaan yang tidak dibenar oleh syarak. Yang kita kena faham ialah makna paksaan menurut syarak. Dan kedua yang kita kena faham ialah isu yang kata paksaan yang dibenarkan oleh syarak macam mana. Kerana paksaan yang dibenarkan oleh syarak sah. Kalau paksaan yang tidak dibenarkan oleh syarak tak sah. Baik, settle. Malam ni tak ada whiteboard. Azhar tanya. Malam ni whiteboard sebab kita malam ni kita simple je bincang tajuk yang asal, tajuk yang tak perlu kepada kita pendetailan malam ni. Malam ni santai-santai saja, kita tak perlu whiteboard. InsyaAllah besok kalau tajuk yang perlukan pendetailan, perlu kepada nota, insyaAllah kita pakai whiteboard. Kita simpulkan sebelum kita pindah satu lagi, insyaAllah mungkin malam ni sempat satu lagi. Syarat yang ketiga malam ni. Syarat keempat besok, insyaAllah. Keempat besok kita akan settlekan. Yang terakhir besok iaitu syarat yang keempat. Malam ni kita akan settlekan yang ketiga. Sebelum kita nak sebut syarat penjual dan pembeli yang ketiga, ataupun yang ketiga bukan penjual dan pembeli, dia merujuk kepada pembeli saja. Baik, kita settlekan dulu syarat yang kedua. Kerana yang pertama dan yang kedua ni dia umum. Penjual dan pembeli mesti tidak boleh dipaksa untuk mereka melakukan akad jual beli. Tak boleh paksa penjual jual harta pada kita, tak boleh paksa pembeli membeli harta kita, tak boleh. Tak sah paksaan yang tidak sebenar. Tapi kalau paksaan yang sebenar, paksaan yang dibenarkan oleh syarak, maka sah. Macam mana yang kita sebut paksaan yang sebenar? Iaitu isu dia, orang yang berhutang apabila sampai tempoh wajib bayar, maka dia tak nak bayar, sedangkan dia ada harta dia. Sedangkan dia ada harta. Kalaulah dia tak ada harta, itu tak menjadi isu. Ni dia ada harta. Maka dia apabila dia ada harta, sedangkan hutang dah sampai tempoh mata wajib bayar, maka qadi boleh paksa dia supaya dia menjual harta dia. Jadi kita sebut tadi, kesimpulan hutang ini dia ada dua hukum. Membayar hutang ni satunya wajib. Bila wajib? Apabila sampai tempoh matan. Sebab tu hutang dia kena ada tempoh. Jangan buat hutang orang Melayu. Sebab itulah ramai terkena. Orang Melayu kan dia terlampau lembut. Kawan nak berhutang, tak apalah, bagi kat kawan hutang. Nak bayar, kalau apabila ada duit bayarlah. Itulah sampai 2 tahun, 3 tahun, kadang-kadang sampai tak bayar. Kerana kita tidak menetapkan tempoh bayar. Syarat sah hutang mesti menetapkan tempoh bayar. Apabila kita tetap tempoh bayar, sebab itulah hutang ini pertama kita sebut tadi, hutang wajib bayar bila? Hukum wajib bayar hutang apabila sampai tempoh bayar yang kita janji. Tempoh bayar itu dipanggil hutang yang hal. Dia panggil hutang yang hal. Yang kedua, sunat membayar. Sunat bayar hutang ini apabila hutang belum sampai tempoh matan. Kita janji tahun depan nak bayar, tiba-tiba kita bayar awal tahun ni, kita dah bayar. Apa hukum dia? Sunat. Itu dipanggil hutang yang muajjal. Ada hutang yang hal, ada hutang yang muajjal. Baik, settle. Itu contoh paksaan yang sebenar. Baik, yang terakhir malam ni kita nak bincang dua, sempat dua kita bincang. Yang kedua ini dia syarat merujuk kepada pembeli saja. Dia tidak melibatkan penjual. Pembeli saja. Yang melibatkan kedua-dua pihak, penjual dan pembeli, dah settle, dah selesai, iaitu dua syarat saja kita bincang. Adapun yang ketiga dan keempat ini dia merujuk kepada pembeli saja, syarat pembeli. Syarat penjual dan pembeli dua yang dah settle. Pertamanya, penjual dan pembeli mesti ahli tasarruf, mesti ahli tabarruk, mesti mutlaqun tasarruf. Itu pertama yang kita dah bahas. Yang kedua malam ni yang kita bahas, penjual dan pembeli tidak dipaksa, tidak boleh memaksa mereka dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Settle yang kedua. Ini mudah.
Jangan berlaku yang kedua ni. Yang ketiga juga kita nak sebut sebagai panggil apa, syarat yang ketiga ni, dia merujuk kepada pembeli sahaja, tidak penjual. Dua syarat terakhir ni, yang ketiga dan keempat malam akan datang. Ketiga malam ni yang kita nak sebut, dia hanya merujuk kepada pembeli saja, bukan penjual. Ini dipanggil dua syarat pembeli dan dua syarat penjual dan pembeli. Apa dia syarat pembeli malam ni? Iaitu pembeli mesti orang Islam bagi mereka yang nak membeli hamba Islam. Sebab tu kita sebut sebut di awal tadi, syarat yang ketiga yang kita nak sebut malam ni sebagai ilmiah, sebagai pengetahuan kita, sebagai ilmu pada kita, walaupun secara praktikalnya tidak berlaku, kerana hamba pun sekarang ni hamba dah tak ada hamba, nak beli hamba pun hamba tak ada. Jadi kita sekadar ilmu pengetahuan kita, apabila tiba musim hamba, tiba akhir zaman ini berlaku balik hamba, maka kita tahu bagaimana nak urus, bagaimana nak handle, bagaimana nak interaksi dengan hamba, bagaimana nak akad jual beli kalau ada hamba. Ini antara dia. Kalau kita nak beli hamba tu hamba Islam, mesti syarat pembeli itu mesti Islam. Maka kalaulah pembeli itu kafir, dia nak beli hamba Islam, maka tidak sah. Kita ulang sekali lagi, tidak sah orang kafir membeli hamba Islam. Dia mesti syarat pembeli, kalau dia nak beli hamba Islam, mesti syarat dia pembeli itu mestilah Islam dia. Kenapa? Allah Ta'ala syaratkan orang yang nak membeli hamba Islam itu mestilah dia Islam, kerana Islam tidak membenarkan orang kafir menguasai ke atas orang Islam walaupun hamba. Allah Ta'ala tidak membenarkan orang kafir memerintah, menguasai ke atas orang Islam walaupun orang Islam itu hamba statusnya. Sebab itulah fuqaha ataupun peraturan jual beli dalam Islam menetapkan sesiapa yang nak beli hamba Islam, mesti pembeli itu disyaratkan Islam. Adapun penjual tak apa, kita ni Islam, nak beli itu hamba Islam daripada penjual yang kafir, maka kita pembeli, kerana syarat pembeli mesti Islam, walaupun dia nak membeli itu hamba Islam yang dijual oleh orang kafir. Tak apa, orang kafir menjadi penjual. Bahkan kalau kita ada duit lebih, wajib kita beli untuk menyelamatkan hamba yang Islam berada di bawah pemerintahan orang kafir. Orang Islam perlu kepada ekonomi kuat, perlu kepada duit lebih untuk menyelamatkan orang Islam berada di bawah pemerintahan, di bawah tuan, di bawah sayyid orang kafir. Kerana orang kafir dia tidak boleh memiliki hamba Islam. Sebab apa? Kerana Islam tidak membenarkan orang kafir menguasai ke atas orang Islam. Melainkan ada isu yang sah, ada juga pengecualian yang sah. Orang kafir dia beli hamba yang Islam. Pengecualian macam mana? Melainkan isu ini dia panggil pengecualian kepada orang kafir. Penjual ni orang kafir, pembeli ni orang kafir. Dia nak beli itu pula hamba itu hamba yang Islam. Macam mana isu dia? Situasi dia macam mana? Yang pengecualian yang ada juga sah, iaitu melibatkan jual beli hamba. Yang menyebabkan apa? Apabila dia beli, menyebabkan auto merdeka hamba itu. Sah. Macam mana isu yang kalau dia beli auto jadi merdeka hamba itu? Iaitu isu pembeli itu usul ataupun pembeli itu bapak ke atas. Dia membeli furu', dia membeli hamba. Hamba yang Islam yang nak beli itu merupakan furu' dia, anak dia.
maka ini auto sah. Contoh macam mana bapak masih kafir. Kalau bapak masih kafir, yang dia ni bapak ni kafir tapi dia nak beli. Dia nak beli anak dia ni hamba dan anak dia telah Islam. Dia nak beli anak dia daripada orang lain. Maka asal dia, kalau dia kafir, dia tak sah beli hamba Islam. Melainkan yang sah macam mana? Yang sahnya isu dia, kalaulah pembeli itu dia nak beli anak dia sendiri, hamba yang Islam tu anak dia, dan dia ini bapa yang masih kafir, maka sah. Kenapa sah? Kerana apabila dia beli anak dia, auto anak dia merdeka. Kenapa auto merdeka? Kerana syarak Islam tidak membenarkan bapa memiliki anak sendiri. Dia nak beli, itu sah. Tetapi kalau tidak ada kaitan di antara anak dengan bapa, ataupun bapa yang masih kafir ni yang dia nak beli ni orang Islam yang tidak ada kaitan dengan keturunan dia, bukan anak dia, bukan cucu dia, maka tidak sah membeli. Itu secara umumnya. Kalau kita tak ingat pengecualian pun tak apalah, kita ingat secara umum saja. Secara umum, pembeli yang nak membeli hamba Islam ini mesti dia disyaratkan Islam. Penjual tak apa. Penjual ni kalaulah penjual tu kafir, dia nak jual hamba Islam, kita ni yang ada duit lebih, kan wajib kita kena selamatkan hamba Islam, kena beli. Hamba Islam ni berada di tangan orang kafir. Kalau kita ada duit, jadi wajib pada kita, bukan sunat, kerana kita ada duit lebih. Kita kena selamatkan hamba Islam yang berada di bawah penguasaan orang kafir. Kerana tuan dia ini, dia boleh memerintah orang hamba dia. Sebab itulah tidak sah orang kafir membeli hamba Islam. Tak sah. Kalau dia kesan dia, ini kesan ni sangat penting. Kesan kepada akad jual beli ni sangat penting, yang mesti kita fokus, yang mesti kita highlightkan supaya masyarakat Islam timbul kesedaran untuk cakna kepada ilmu jual beli. Kerana kesan akad jual beli tak sah ni bukan semata-mata tak sah, bukan. Kalau lawan kafir beli hamba tak sah. Apa kesan tak sah itu? Macam kita dah bahas sebelum daripada ni. Penting kesan kepada, ataupun kita panggil implikasi kepada akad yang tak sah. Kesan yang kita sebut secara detailnya ada 4 kesan. Pertamanya haram. Yang keduanya apa? Yang keduanya, barang yang diakad tak sah itu tidak boleh dimiliki. Dia panggil tak sah milik, bukan semata-mata haram. Yang keduanya tak sah dimiliki. Islam tidak iktiraf milik kita. Walaupun kita pada pandangan kita kata dah kita bayar dah duit, penjual dah beri barang, ini barang milik kita. Itu pandangan kita, bukan pandangan syarak. Tapi syarak tidak iktiraf milik. Itu kesan kedua. Dan kesan yang ketiganya ialah syarak tidak membenarkan kita tasarruf barang itu. Implikasi pertama haram, akad yang tidak sah. Yang keduanya tidak boleh milik, ataupun bahasa muamalat dipanggil tak sah milik. Dan kesan yang ketiganya tidak boleh tasarruf, tak boleh guna. Dan kesan yang keempat, kesan akad jual beli yang tak sah, wajib kedua-dua pihak mengembalikan barang yang diakad tidak sah itu. Barang dan saman mesti kena kembalikan, masing-masing kena kembali. Itu antara kesan akad yang tidak sah. Samalah dalam isu mana pun. Ini kalau orang kafir beli hamba Islam, maka tidak sah belian itu. Belian yang tidak sah. Baik, saya tahu. Sebab tu dalam kitab yang detail dia sebut, itu umum, secara umum. Secara umumnya, pembeli mesti Islam untuk dia beli hamba yang Islam. Walaupun dalam kitab yang detail dia akan sebut, dalam kitab yang besar dia sebut, walaupun hamba itu murtad, walaupun di sini ada khilaf, walaupun hamba yang murtad sekalipun tidak dibenarkan ataupun tidak sah untuk jual kepada orang kafir. Mesti pembeli dia, walaupun dia hamba yang murtad, wal'iyadzubillah, mesti kena jual kepada pembeli yang Islam. Kenapa?
dah murtad dah, tapi ulama bincang juga nak jual kena jual pada orang Islam, kerana walaupun dia murtad tetapi masih ada alaqah, masih ada hubungan dengan Islam, kerana Islam menuntut dia setiap masa untuk dia kembali balik kepada Islam. Sebab tu dia ada khilaf di sini. Khilaf ulama mutaakhirin mengatakan bahawa qaul yang mu'tamad di kalangan indal mutaakhirin, tidak sah menjual hamba yang murtad kepada pembeli yang kafir. Walaupun dia nak beli hamba yang murtad, mesti juga pembelinya Islam. Tetapi qaul dhaif mengatakan sah jual beli hamba yang murtad kepada orang kafir. Ini disebut oleh Al-Imam Nawawi dan Al-Imam Rafi'i, sama sepakat, tidak berkhilaf di antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Mereka berdua ni sepakat mengatakan bahawa kalaulah murtad, hamba itu murtad, maka tidak disyaratkan pembelinya Islam. Sah jual hamba murtad kepada orang kafir, wal'iyadzubillah. Baik, itulah secara umum syarat yang ketiga ini merujuk kepada pembeli sahaja, iaitu mesti pembeli Islam kalau membeli hamba. Settle. Yang keempat, insyaAllah kita akan bincang syarat yang terakhir. Syarat yang terakhir kita akan bincang besok, lusa. Kita akan bincang lusa. Dia agak panjang sikit, sebab tu kita letak satu kuliah, iaitu syarat pembeli Islam disyaratkan untuk membeli Quran, untuk membeli kitab hadis, dan untuk membeli kitab-kitab yang ada di dalamnya tulisan Quran, tulisan hadis, ataupun ilmu agama, ataupun ilmu yang berkaitan dengan atharus sahabah, atharus sufiyah, dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bincang akan datang. Wallahu a'lam. Malam ni cukup kita bincang dua saja, syarat penjual dan pembeli, dan umumnya kita dah bincang tiga syarat ataupun tiga terma dan syarat yang mesti dipatuhi untuk kita nak menukar barang. Penjual dan pembeli nak tukar barang ini ataupun nak akad jual beli ini, mesti dia ada tiga syarat yang telah kita bahas. Yang pertama, penjual dan pembeli mesti ahli tasarruf, mesti dia ahli tabarru', mesti mereka yang ada kelayakan untuk mengurus harta sendiri di sisi syarak. Yang kedua, mestilah penjual dan pembeli tidak dipaksa dengan paksaan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Dan yang ketiga malam ni kita bincang, iaitu syarat khas, syarat khusus untuk pembeli, iaitu pembeli mesti Islam bagi mereka yang nak membeli hamba yang Islam. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung besok, sambung lusa. Kita selang besok rehat, sambung lusa kita akan habiskan syarat jual beli yang syarat penjual dan pembeli yang keempat. Kemudian barulah kita akan sambung rukun yang ketiga. Rukun ketiga tuan-tuan, maqud alaih, benda. Itu dia agak panjang sedikit, dan kesemua kita akan bincang. Dia ada 5 syarat benda dan ataupun syarat barang yang kita nak jual, dan syarat harga yang kita nak jadikan harga untuk kita tukar. Dia panjang sikit, sebab tu last sekali insyaAllah. Walaupun panjang kita ringkaskan, sebab kita bincang nota saja sebagai permulaan untuk kita mengenali ilmu berkaitan dengan jual beli. Apabila kita dah ada asas, kerangka asas ni tuan-tuan, kita baca kitab mana pun mudah untuk kita faham. Apabila kita dah ada kerangka asas. Kerangka asas ini merujuk kepada syarat sah rukun. Itu dia asas dia. InsyaAllah isu-isu semasa dan praktikal itu kita boleh faham. Kita baca kitab. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan, insyaAllah kita akan jawab dalam kelas-kelas yang akan datang. Malam ni alhamdulillah tak ada soalan apa. InsyaAllah kalau ada soalan kita akan kumpulkan. Dah ada soalan yang tertunggak yang kita kumpul untuk buat satu slot. Soalan tertunggak tu tak banyak dah, tak banyak yang kita tak jawab sebenarnya. Lebih kurang ada 3 tak silap yang tak jawab. Yang tak jawab secara detail saya dah jawab secara ringkas. Yang saya belum detailkan.
InsyaAllah kita janji dah hari itu kita nak buat satu slot untuk jawab soalan yang tertunggak, yang tuan-tuan tanya dalam page, tuan-tuan tanya dalam ruang komen, dan kita akan jawab satu slot insyaAllah. Bila-bila sama ada saya nak jawab di pertengahan ataupun mungkin di akhir lah. Kita settlekan syarat barang dan harga, ada 5 syarat mungkin lah. Kemudian kita akan fokus kepada jawapan yang rakan-rakan kita tanya, yang kita nak bahas, yang kita akan jawab menurut pandangan mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak rakan-rakan teman-teman yang join kita malam ni. Mudah-mudahan kita diberi keberkatan, mudah-mudahan kita diberi keberkatan masa kita dan keberkatan ilmu kita, walaupun kita bincang secara asas saja, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.